Library Online ชวนทุกท่านร่วมย้อนอดีต เรียนรู้ประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญ และคุณค่าที่ควรค่าสานต่อให้คนรุ่นใหม่ ภายใต้บริบทประชาชาติอิสลามส่งพลังสร้างสรรค์สังคม Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bulan Jamadal Ula ataupun Jamadil Awal merupakan salah satu daripada bulan Islam di mana ada banyak peristiwa, banyak kejadian yang berlaku pada bulan ini. Perkataan Jamadal Ula, banyak kita ada dengar ada kata Jamadil Awal, Jamadil Ula. Kalau mengikut kaedah bahasa Arab, yang orang Arab panggil iaitu Jumadal Ula, bukan Jumadal Awal. Sebab kalimah Jumada tu kalimah panggil muannas. Kalimah yang bahasakan kepada tino ataupun wanita, ataupun pejing. Maka digunakan Jumadal Ula. Tak serupa dengan kalimah Rabiul Awal. Rabiul Awal ni muzakkar. Kalimah panggil yang bahasakan pada jatah, pecah. Maka Rabiul Awal. Soal kamu Jumada ni pen muannas, jadi kalimah perempuan, iaitu kena pakai ula. Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah. Makna Jumada maknanya tajammada, makna kata beku. Sebagai air beku, jadi apa? Jadi air batu, maka panggil tajammadal ma'. Apa boleh dengan nama Jumada? Kerana bulan Jamadil Awal ataupun Jumadal Ula bahasa Arab. Kerana waktu masa ni ataupun musim ni adalah musim sejuk. Nari Arab, keadaan Arab tu masuk dalam musim sejuk. Jadi musim sejuk ada dua, Jumadal Ula wa Jumadal Tsaniyah ataupun Jumadal Akhir. Maka dengan sebab musim sejuk ni buatkan air itu kole-kole menjadi beku, maka Arab panggil Jumadal Ula. Itu panggil makna panggil bagi orang Arab kerana ambil daripada Jumada, makna kata beku. Tu. Adapun peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam bulan Jumadal Ula ni, banyaklah peristiwa, tapi yang ustaz nak kecek pada kali ini ialah tentang 3 peristiwa penting, 3 peperangan penting yang berlaku pada bulan Jumadal Ula. Pertamanya peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah berlaku pada tahun ke-8 Hijrah, iaitu semasa Rasulullah belum wafat lagi di zaman Rasulullah. Jadi setelah mana agama Islam itu dah tersebar luas, maka Nabi lah ada panggil taktik, ada strategi, iaitu nak sebar Islam dengan panggil hantar surat-surat kepada raja-raja, kepada pemimpin-pemimpin yang duduk sekeliling tanah Arab ni, untuk nak mari ajak mereka itu kepada Islam. Jadi salah satu panggil utusan, panggil tut hak Nabi ni yang Nabi hantar bernama Haris bin Umair. Dia hantar kepada satu tempat yang nama Busra di Syam, iaitu kawasan Syam dulu ni di bawah pemerintahan atau kuasa kerajaan Roman ataupun Romawi. Jadi apabila utusan Nabi ataupun tukang Nabi ni sampai satu tempat yang nama Busra, maka Haris bin Umair yang merupakan duta Nabi hantar ke sana ditangkap, diigat oleh tentera Roman yang beragama Kristian. Maka tentera tu ataupun utusan Nabi tu dibunuh, dicantas lehernya, kena bunuh. Maka khabar ni sampai kepada telinga Nabi, maka menyebabkan Nabi kemarahan, marah, dan sahabat-sahabat lain pun marah juga. Maka Nabi pun buat persiapan untuk hantar bala tentera untuk pergi serang Busra di bawah kerajaan Roman. Maka Nabi tak
latih 3 orang ketua, 3 orang panglima, kita 3 orang metap. Pertamanya Zaid bin Harithah. Jadi Zaid ni adalah anak akak Nabi. Dia latih anak akak dia. บุตรบุญชันของท่านนบีเป็นแม่ทัพคนแรก Nabi berpesan kepada tentera dia, kalaulah Zaid mati, dewa ni, dewa dalam perang ni, panggil dia ambil alih oleh sepupu Nabi iaitu Ja'far bin Abi Talib. Kalau sekiranya Abu Ja'far bin Abi Talib mati juga, bendera ni, kepimpinan tentera ni akan diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Maka peperangan ni Nabi tak pergi sendiri. Maka berlakulah peperangan di Mu'tah, satu tempat di Syam. Panggil peperangan yang agak dahsyat sekali. เป็นสงครามที่คือว่าดุเดือดเลือดพล่านจริงๆ Kerana tentera Roman itu berjumlah berapa? 200,000 orang. Adapun tentera Islam ni berjumlah 3,000 orang saja. Kita tengok orang panggil perbezaan dari segi jumlahnya. Jadi Roman tu jumlahnya agak besar. Maka peperangan itu berlaku, maka seolahnya Tuhan tunjuk kepada Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad duduk di Madinah, tapi Nabi Muhammad tahu supaya ada live shot. Mula-mula peperangan berlaku peperangan, pemimpin hak Islamnya iaitu Zaid bin Harithah mati. Mati kena pada tentera Rom. Maka diambil alih oleh Ja'far bin Abi Talib. Maka Ja'far bin Talib pun pegang bendera. Tiba-tibanya tangan kanan Ja'far bin Abi Talib ni kena pecah. Jatuh tangan kanan. Ambil bendera dengan tangan kiri. Lepas pada tangan kiri kena pecah, maka dia kepit dengan dagu dia. Panggil pegang dengan mulut dia bendera tu supaya bendera tu tak jatuh. Tapi Nabi duduk di Madinah, Nabi tahu. Royak talent shot. Kepada sahabat kata, Allah ni Zaid bin Harithah mati dah. Pimpinan tentera lah ni duduk kepada Ja'far. Lepas pada Ja'far mati, Abdullah bin Rawahah pula. Nabi pun wayak lah ni Abdullah bin Rawahah sedang panggil pimpin tentera. Dan Abdullah bin Rawahah pun kena bunuh juga. 3 orang metap dalam peperangan Mu'tah ni. Dan akhirnya diambil alih oleh iaitu metap kontisi panggil panglima perang yang keempat iaitu Khalid bin Walid. Dengan Khalid bin Walid, orang yang bijak dalam peperangan, akhirnya Khalid bin Walid dapat membawa tentera Islam dan dapat memenangi tentera Roman yang berjumlah yang begitu besar, iaitu 200,000 orang lawan dengan 3,000 orang. Itulah peristiwa yang panggil berlaku dalam sejarah dalam panggil bulan Jumadal Ula. Dan peristiwa yang kedua yang berlaku dalam sejarah di bulan Jumadal Ula ataupun Jamadil Awal, iaitu peperangan Ajnadin. Ajnadin satu tempat di dekat dengan Palestin. Jadi kita sebagaimana saya rakyat dah kata, kawasan Palestin, kawasan Syam ini duduk di bawah kerajaan Roman. Kita kena tahu kata kerajaan Roman tu ada dua. Kalau dulu ni ada dua bahagian. Pertamanya Roman Barat ataupun Roman Tawantuk, iaitu di Nakhon Vatikan ataupun Bandar Vatikan di Itali. Adapun Roman Tawanog dengan nama lain iaitu Roman Byzantine atau Byzantium, Al-Byzantium bahasa Arab. Itu pun Roman, ada orang panggil setengah kata panggil Roman Asia. Kerana sebahagian besar di Asia ni di bawah kerajaan Roman, baik di kawasan Turki dan kawasan Syam, semuanya berada di bawah Roman. Jadi Roman ni sedang menguasai kawasan Baitul Maqdis. Maka di zaman Khalifah Umar bin Khattab, pada tanggal 13 Hijrah, maka Umar bin Khattab panggil hatta seorang penerima perang, seorang metap yang bernama Amr bin As. Amr bin As ni orang metap yang bijaksana, yang dapat panggil untuk nak tokar dengan Roman. Jadi Amr bin As ni panggil bijak sampai Umar kata jadi dihantar metap ni untuk nak pergi perang Roman.
semasa tu. Maka berlakulah peperangan di kawasan yang bernama Ajnadin. Jadi peperangan itu membuatkan tentera Roman itu mengaku kalah. Tapi sebelum nak perang ni, Amr bin As ni dia pergi panggil menyamar ya pelam tua tu untuk pergi nak masuk jumpa dengan Methab Roman. Jadi apabila masuk dengan jumpa Methab Roman ni dapat kecek. Jadi Amr bin As ni tahu kata setara mana Methab panggilฝ่ายตรงข้าม ataupun Methab satu. Akhirnya berlakulah peperangan yang mana tentera Islam ni dapat kemenangan sekali lagi, yang dengan kekalahan Methab Roman, dengan kekalahan tentera Roman di kawasan Syam itu, di Palestin ini, membuka jalan untuk panggil agama Islam untuk bersebar di kawasan Syam. Lepas pada tumennya, lepas kalahnya tentera Roman di kawasan Syam, baik di Palestin, baik di Suria dan kawasan-kawasan lain, maka mulalah agama Islam mula bersebar dengan cepat di kawasan Syam dan di kawasan dekat dengan sepadan ataupun Turki sekarang lah ni. Itulah yang peristiwa yang kedua yang berlaku dalam bulan Jumadal Al-Ula, iaitu peperangan Ajnadin. Adapun peristiwa yang ketiga yang berlaku pada bulan Jumadal Ula ataupun Jamadil Awal, iaitu peperangan pembukaan ibu kota Konstantinopel. Fathul Konstantiniyah, pembukaan bandar ibu kota yang paling kuat sekali. Tidak ada panggil Kongthap, tidak ada tentera yang lain dalam sejarah dunia ni yang dapat serang bandar kerajaan panggil kerajaan Roman ataupun Byzantine. Di masa tu negara Roman ataupun Empire Roman ini, anak Roman ini, panggil umur dia lebih kurang 1000 tahun lebih. Anak Roman ni ก่อตั้งขึ้นประมาณ1,000 กว่าปี mana kata menjadi anak ataupun bangsa yang kuat dalam dunia ini, yang dia tu duduk panggil di sana nanti panggil mikan phe itipun sebar panggil kuasa dia ni ke seluruh tempat. Jadi sebenarnya selepas mana negeri Islam agama Islam tersebar, maka sejak daripada zaman sahabat lagi cuba nak buka bandar Konstantinopel. Kerana ada hadis Nabi. Hadis Nabi yang bermaksudnya sebaik-baik panglima adalah panglima yang buka bandar Konstantinopel, dan sebaik-baik askar, sebaik-baik tentera adalah tentera yang membuka ibu kota Konstantinopel. Jadi Nabi dalam hadis Nabi ni panggil Nabi mengawayak dah kata masa depan ni ada tentera yang paling baik sekali, paling hebat sekali akan picit, akan buka dan akan menguasai Konstantinopel. Dan tentera di bawah pimpinan tentera ni panglima ni adalah tentera yang paling hebat, yang paling gagah, yang paling kuat sekali dalam dunia ni pada masa tu. Maka para sahabat selepas Nabi meninggal dunia, wafat, maka para sahabat banyak cuba nak serang, takut-takutnya dia ni adalah salah satu daripada hadis Nabi kata sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik Methab, sebaik-baik panglima perang. Tapi tak jaya sejak pada Sayyidina Umar lagi, kerana panggil negara Roman ni negara yang kuat, tidak dapat. Sampai berapa? Sampai 700 tahun daripada para sahabat pergi kepada Bani zaman Umayyah juga. Itu Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalifah Umayyah yang pertama juga buat panggil serangan, cuba nak pergi serang
panggil Roman, tapi tak berjaya. Dah, lepas pada tu Anacak Islam ko jaya peci Anacak Abbasiyah. Dah, gidi Iraq tak berjaya juga. Sampai pergi kepada yang terakhirnya iaitu Anacak Ottoman ataupun Daulah Utsmaniyah, Kerajaan Utsmaniyah di Turki. Maka di Turki ni adalah sultan-sultan dia, dan akhirnya sampai kepada sultan yang ke-7 iaitu bernama Muhammad Al-Fatih. Dah, Muhammad Al-Fatih ni ia adalah sultan yang bijak, yang cekap dalam peperangan. Tu. Jadi dia cuba bayangkan dia bagaimanapun dia ni boleh jadi dia lah orang yang hadis Nabi kata sebaik-baik method, sebaik-baik panglima perang adalah panglima perang yang dapat membuka Konstantinopel. Dan sebaik-baik tentera maka tentera yang dipimpin oleh method itu tadi. Maka persiapan pada masa tu ni ia dekat dengan tahan dia ni dekat dengan 1 juta. Kerana panggil bandar Konstantinopel ataupun Istanbul lah ni dikelilingi oleh panggil laut dan dengan air. Maka nak serai payah. Kalau nak serai biasa ni askar-askar dia duduk tempat tinggi dan guna panggil senjata. Maka tidak ada negara lain yang boleh nak serai. Kalau pergi dengan kapal, ada negara-negara lain cuba nak serai panggil laut, kawasan laut yang duduk sekelilingi ibu kota Konstantinopel itu. Tapi dalam laut ni, dalam laut ni orang Roman ke apa? Dia rata-rata yang buat daripada besi boleh nak menyekatkan kapal-kapal yang nak pergi serai ibu kota Konstantinopel. Tapi dengan bijaksananya Muhammad Al-Fatih dia cuba, dia buat lagu pangkat dia ambil perahu ni waktu malam dia heret ke atas darat. Dia heret dengan lapik panggil kayunya dan dicomor dengan minyak supaya boleh heret sepengah orang dia heret kapal naik ke laut tu kapal orang Chao Pramung tu kita tengok dia lapik kayu heret boleh. Jadi kalau pergi ke dalam laut ni orang Fort Roman ni dia tanah kawan rata besi, kapal mana pun nak serai tak boleh. Tapi dengan bijak Muhammad Al-Fatih ni dengan tentera yang banyak siapa dia berjaya. Tapi dalam peperangan tu berlaku dengan peperangan yang sengat orang panggil hebat jugalah. Songkram tu dia tisut songkram dengan penguasa Islam. Akhirnya ibu kota Konstantinopel yang orang semua atas dunia pada masa tu kata tidak ada tentera mana dalam dunia ni boleh nak mengalahkan, boleh nak serai Konstantinopel kerana kukuhnya. Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala segalanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi walau bagaimanapun tentera Islam ni mati dalam perserangan ini lebih pada 200,000 orang. Saya kontak dekat jumlah tahanที่เยอะมากในการที่จะpanggilโจมตีจู่โจมนครคอนสแตนติโนเปิล. Dan lepas pada tu lepas pada dia menang masuk kepada bandar Konstantinopel, maka Muhammad Al-Fatih sujud kepada Allah Subhanahu Taala, terima kasih kepada Allah Taala yang Allah Taala beri kemenangan kepada dia, dan dia sujud kepada Allah Subhanahu Taala supaya dia inilah orang yang betul dengan hadis Nabi kata panglima perang yang boleh panggil mengalahkan tentera Roman. Dan dia pergi masuk dalam gereja iaitu gereja Hagia Sophia. Hagia Sophia itu adalah satu gereja dan dia ubah gereja tu menjadi masjid sampai ke hari ini jadi Masjid Hagia Sophia di ibu kota Istanbul, Turki. Itulah panggil peristiwa panggil yang terjadi di bulan Jumadal Ula ataupun Jamil Awal. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ติดตาม Library Online ได้ทุกวันอังคารทาง YouTube Spotify และทุกแพลตฟอร์มอัตตันเรดิโอ